الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita menjunjungkan perintahan Allah sebagai Tuhan yang menjadikan kita, sebagai Tuhan yang menciptakan sekalian perkara-perkara daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala memudahkan bagi kita. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang uruskan, yang mengatur, yang memberi, yang menkurniakan kepada kita segala-gala perkara tersebut. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia, sebagai al-insan yang Allah Ta'ala memuliakan di atas sekalian makhluk yang lain, sebagaimana Allah Ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tidak ada makhluk yang lain daripada kita sebagai manusia yang nak janguk seumpama manusia. Dengan sebab itu, tiap-tiap orang kena berasa kata puas hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Kerana Tuhan ayat kata, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kita di dalam kandungan perut ibu kita sebagaimana ia itu kehendak. Kalau gitu, kita tahu kata Tuhan muliakan kita, menjadikan kita sebagai manusia. Apatah lagi kita tak mahu rasa nak turut, berasa nak terima kasih kepada Tuhan kita yang menjadikan kita. Kita buat baik dengan Tuhan kita, tak sia-sia. Bahkan dia gajikan kita lebih mahal daripada gaji mana-mana di atas muka bumi ini lagi. Kerana kita tahu kata, kita sebagai orang ni, perkara yang Tuhan beri besar sekali di dalam hidup kita, tak lebih daripada kesihatan yang Tuhan beri kepada kita. Kalaulah benda mana-mana apa berlaku di atas diri kita, di dalam hidupan kita, perkara gapo sekalipun yang nak mengkhianati kita, itu tak lebih jadi susah, jadi payah seumpama kesihatan itu apabila Tuhan cabut pergi daripada kita. Dengan sebab itu, hari ini yang kita ada di masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka, Tuhan itu redakan, Tuhan itu kurniakan masa ni kepada kita, sedangkan kita duduk di dalam kesihatan, duduk di dalam nikmat daripada Tuhan. Kita nak buat lagu mana perkara tu nak kekal duduk sekali dengan kita. Terutama kita sebagai pemuda-pemudi yang nak jadi kaki depan pula hidup di dalam umat masyarakat. Masyarakat
ada harapan terhadap kamu tinggi. Kamu adalah nama bagi keluarga, nama bagi kampung, nama bagi masyarakat, nama bagi umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dengan sebab itu kita kena tahu qimah, tahunya harga kita ni. Kata kita ni Allah Ta'ala jadikan bukan sia-sia. Bahkan Tuhan jadikan kita sebagai manusia supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Tak payah kita nak buat baik dengan Tuhan. Sekadar kita buat kebaikan dalam arti kata kita beriman dengan dia, kita beriman dah. Dalam arti kata kita jagakan ajaran dia, benda kita dah buat sama-sama dah. Upama semaya, upama puasa, upama zikir, baca Quran, dengar orang mengajar dan sebagainya. Kecek molek dengan ibu bapa, kecek molek dengan ketua masyarakat. Dan kita tu tak patai kaki tangan dalam hidup pada dunia. Benda lagu tu ya, benda kita dah buat sama-sama dah. Akan tetapi kita terasa dalam hati kata aku buat ni kerana aku buat nak balas budi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan aku. Dengan sebab itu, masa yang kita ada ni dinamakan sebaik-baik masa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa ni adalah kepala modal ayuhal muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati, masa ni tak ada benda yang lebih harga mahal lebih pada dia, tak ada. Kerana masa ni apabila dia luput, dia tak akan kembali kepada kita walaupun satu saat sekalipun. 1 minit pun dia tak akan kembali. Dengan sebab itu, wahai umat Islam yang dikasihi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi hormati, ambillah peluang, ambillah masa yang Tuhan kurniakan berikan kepada kita ni, buat perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh buat. Kerana perkara yang Tuhan suruh buat tadi itu tak lain tak bukan kebaikan itu akan hasil bagi kita. Kita nak banding dengan cara mudah-mudah. Kita banyak ke tempat kita 3 hotel wilayah, 4 hotel wilayah ni banyak orang buat kebun. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Kalau kita tengok orang ada buat kebun tadi itu, belanya pokok kayu dia, dengan beri air, beri baju, beri masa, beri tenaga, beri kekuatan dan sebagainya. Kita nampak pada kacamata seolah kata kita dah buat baik kepada pokok kayu lah. Akan tetapi sebenarnya tak. Kita dah buat baik kepada diri kita sendiri. Kerana hasilnya yang hasil daripada pokok kayu yang kita dah bela, boleh pula madep carakan diri kita, carakan kita sebagai anak cucu, carakan masyarakat sebagai kita ni anak makmum dan sebagainya. Begitulah kita dengan Tuhan kita. Kita nampak kata kita dok buat baik dengan Tuhan, kebaikan tu boleh ke Tuhan? Tak. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kita buat baik, insya-Allah pada hari Aidil Adha ni kita boleh bergerbek, boleh kita udhiyah. Nampak seolah kata kita tu sembelih binatang ternak ke kita, Tuhan dah dapat faedah. Tak. Hak dapat faedah tu kita. Tetapi kita itu buat sebab hati kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beri kepada Tuhan sikit saja, Tuhan balas kepada kita berlipat ganda. Ini boleh kita tengok dalam masyarakat kita masing-masing. Kalau gitu pengingatan pada Jumaat yang mulia ini, tengah hari yang mulia ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam riwayat dalam hadis yang sahih hadis, iaitu hadis sahih Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, coba kita pakat dengar. Nabi Muhammad yang kita sayang kepada dia, kita sanyungkan dia, kita muliakan dia. Tak boleh orang nak tek Nabi kita. Walaupun orang Islam tu orang tak ada kurang mana wa amal, email ya apa kurang, tapi kalau orang tek Nabi dia tak boleh. Maka Nabi ni nak ayat gapo kepada kita, supaya kita tadi itu boleh ambil faedah daripada dia. Kita dengar daripada orang yang ada faedah, kita dengar orang yang nak ayat faedah bagi kita. Faedah besar sekali, iaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ayat katakan tu, coba kita pakat dengar banyak kali pun tak apa hadis Nabi. Seumpama kita tengok perkara yang kita berasa senang hati,
Tengok banyak kali pun tak apa, berasa tenang hati, tengok muka tu berasa sedap, tak ada masalah. Juga hadis Nabi Muhammad SAW, kau dengar kau dapat faedah, kau dengar kau dapatnya manfaat bagi diri kita. Nabi kata, ma min ayyam al-amalu salihu ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam. Makna tidak ada amalan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala seumpama amalan yang kita buat semasa kita duduk masa ni. Masa mana? Yakni masa 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Tahu ke tidak? Kata masa yang kita duduk ni, kalau kita nak adu di dalam bulan Ramadan, sekali per 10 akhir daripada bulan Ramadan, kita semaya 2 rakaat, kita berzikir 1 patah, kita baca Quran 1 bunga, satu muka, lebih kasih dan lebih ada ganjaran lebih baik daripada kita baca dalam bulan puasa banyak lagi, berlipat ganda. Tetapi kalaulah kita tak menghasilkan musim orang duk jadi larih belaka ni, kita tak bagi barang kita, bila lagi kita nak jual barang kita? Bila lagi amalan kita nak buat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita jangan kita duk sengkar kata, aku ni tak ada naik ubel lagi, tak ada sakit demam lagi, lambat lagi, dengan Tuhan nak panggil aku kelik. Tak. Jiwa, tiap-tiap jiwa tak boleh nak rasa sedap hati lagu tu. Tak kira orang janggut putih, tak janggut putih, rambut hitam ke rambut putih. Kalau siapa masuk, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak lewat walaupun 1 minit pun kalau siapa masuk. Kalau gitu masa tu tetap tak ada orang yang hidup di atas muka bumi tak ada masa bagi dia, makna Tuhan tak panggil kelik, tak ada. Tapi orang yang utama, mereka yang bawa kebaikan dia pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'ti rabbahu mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Tuhan kata siapa dia pergi jumpa dengan Allah taala sedangkan dia itu orang beriman, alhamdulillah kita sebagai orang beriman dah. Tetapi qad 'amila as-salihat, kita kena buat amalan yang molek, amalan yang soleh, amalan yang ada rukun, ada syarat, ada ikhlas, ada ikutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika lahumud darajatul ula. Mereka itu akan dapat ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benda ni betul, benda ni kena, benda ni bukan dusta, benda ni bukan khayalan seumpama ada ayat bagi itu bukan. Ini kita sebagai manusia, Allah taala menjadikan kita supaya kita itu mengabdikan diri kepadanya. Tahulah sidang Jumaat yang dirahmati kita, yang dihormati sekalian, kata manusia adalah hamba Allah. Walaupun dia nak tak khabar ataupun khabar, pasti dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah untung bagi mereka yang tahu diri, tahu qada, tahunya dunia dok buat gapo, nak pergi kana, orang ni adalah orang yang berjaya, orang yang dapat kemenangan, orang yang dapat utungan. Sebab itulah masa kita dah hadap di belakang sama dah daripada dunia. Nak hadap ke akhirat semata. Tiap-tiap hari hadap kono semata, hadap kono semata. Kita kena tinggal semata dah. Setahun ke setahun, setahun ke setahun, setahun ke setahun, balik belakang tadi. Maka masa yang kita ada ni, marilah kita pakat sungguh. Mari kita pakat sungguh. Mari kita pakat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pakat berzikir kepada Allah. Mari kita pakat takbir kepada Allah. Perkara ni tak ada payah. Amalan lidah nak payah gaponya. Jaga semaya 5 waktu di masjid. Tu email kita ada mudarasah Al-Quran, ada halaqah Quran, kita masuk. Tak kuasa semuka 1 ayat tak apa dah. Tak kuasa 1 ayat, dengar apa tak apa dah, tak saya baca tu email, amo tak urut, amo tak pandai, dengar tak apa dah. Sebab itulah kita ni nak buat kebaikan banyak jalan dia. Tak ada payah, tak jadi keberat ke gapo-gapo. Tetapi tanya hati kata, buat apa kita tak saya buat? Sebab kerana kita tak tahu tujuan hidup. Tujuan hidup kita tak tahu. Buat apa kita hidup, buat apa? Lalai pergi hari-hari. Tapi masa dok pergi. Akan tetapi kita tak boleh habuan gapo-gapo. Itulah pengingatan pada tengah hari yang mulia ini, pada khutbah yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, masa yang kita ada ini adalah satu masa yang Tuhan bukakan peluang bagi kita supaya kita itu mengemukakan sebaik-baik amalan daripada amalan yang kita telah dah buat dah, daripada perkara-perkara yang gerak-geri, daripada gerak-geri kita hendaklah kita buat jadi sungguh sikit. Jaganya kita semaya 5 waktu. Mereka yang tak jaga semaya lagi, jaga waktu semaya 5 waktu. Kemudian hendaklah dia itu mengingati Allah Ta'ala pagi dan petang. Dalam arti kata bacalah doa hak Nabi beri itu pagi-pagi dan petang-petang, supaya kita masuk di dalam golongan mereka. Tuhan kata wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Orang jaganya berzikir pagi petang, orang ni masuk di dalam mereka yang sebutan Allah Ta'ala sebagai sebutan yang banyak. Hari yang kita ada ni Allah Ta'ala kata wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Suruh kita itu sebut Allah banyak-banyak dalam hari yang kita ada. Sebut peribadi, sebut di dalam khutbah, sebut di dalam mengajar, sebut banyak. Sebut mana berzikir banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim banyak. Kemudian yang kita nak pesan satu perkara lagi, hari Jumaat dapat adalah hari Arafah, hari para hujjaj Baitillahil Haram wukuf di padang hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat kata, tidak ada doa yang sebaik-baik doa bagi orang yang beriman dengan Tuhan. Tuhan nak uwi segala-gala hajat siapa dia minta doa dalam hari itu. Maka doalah kita, jangan dok sia-sia hari Arafah tadi itu. Jangan kita sia-sia sama sekali hari Arafah, karena hari Arafah adalah hari yang mulia sekali dalam setahun. Tak ada nak lebih mulia lebih pada tu. Malam Lailatul Qadar Tuhan tak ada royak kata malam mana-mana, tapi royak kata malam yang ganjil daripada 10 akhir daripada malam bulan Ramadan. Akan tetapi hari Arafah Allah Ta'ala menentukan kata bila, apabila hujjaj Baitillahil Haram ada di padang Arafah, hari itulah hari Arafah. Kita nak buat apa? Kita sebagai orang tak ada giwah haji ni berpuasa satu hari, Tuhan nak buat apung 2 tahun. Apung dosa 2 tahun. Dosa hak yang banyak kita ni Tuhan nak buat apung peri-peri. Nak masuk sehari saja, 12 jam saja. Terkadang tak sampai. Maka kita rebutlah peluang. Maka kemudian lepas pada tu, kita nak bergama-gama dengan hari raya, tengoklah. Sebab tahun ni pun jadi tak sama pula dah. Makna kata negara kita dengan apa nama ni, dengan ibu kota Makkahul Mukarramah tempat orang haji sungguh ni dia tak sama. Maka tak apalah, kita kata dalam Islam kita yang ada satu istilah dinama kata inkarul ijma' li maslahatir rajih. Makna boleh kita tak masalah ijma' ulama, tetapi kita pilih maslahat tak depan. Kerana takut jadi punah, takut jadi nampak haru-haru dalam masyarakat kelajak. Kita tengok masyarakat, tengok ketua kita nak kata lagu mana. Itu sikap kita sebagai orang Islam.
Inilah yang diberjalankan oleh tokoh-tokoh ulama di negara-negara Arab yang hebat-hebat, yang alim-alim. Dia kata tak apalah kita nak buat gana, kata apabila ada khilaf ni kita nak buat lagu mana? Kita se khilaf tu jadi pecah, jadi teruk lagi. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam tengoklah keadaan ketua kita lagu mana kita turut. Sebab masalah ni masalah bukan sakut paut dengan peribadi. Dia sakut paut dengan negara, sakut paut dengan ketua umat Islam kita. Kalau kok mana pun dialah tanggung dengan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok hari. Kita jangan buat jadi masalah hidup pada di atas muka bumi yang sebentar ini. Jangan jadi masalah sesama orang Islam. Kerana jaga hati perkara yang wajib. Semaya raya benda sunat. Maka di situlah alim ulama kita telah meletakkan garisan beberapa perkara yang kita kena ambil tahu di situ. Itulah sekadar daripada pesanan di dalam khutbah yang mulia ini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam hati kita supaya kita itu dapat menang hidupan di dalam dunia dan dapat ganjaran dan kebebasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka hari akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.